Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, janganlah kita bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, kerana perbuatan yang demikian itu boleh menghilangkan pahala jemaah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa bi ni'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah aqdi biha umri, la ilaha illallah akhtim biha umri, لا إله إلا الله مفتاح الجنان ومغلاق النيران. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نبي اجتباه للعالمين أرسله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يأتيه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى قيوم السماوات والأراضين الذي زهدنا في الدنيا وتعزز بالبقاء وذللنا بالموت والفناء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang akan mewarisi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tajuk khutbah pada hari ini ialah kelebihan berselawat dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian kaum mukminin, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah salam kesejahteraan kepadanya. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dianjurkan kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bila-bila masa. Yang lebih dituntut bagi kita ialah kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Aktsiru alayya min as-salati yawmal jumu'ah fa inna salatakum ma'rudah alayya."
Kata Nabi, yang bermaksud perbanyakkan berselawat kepadaku pada hari Jumaat, kerana selawat yang kamu bacakan itu akan disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu alaika wa qad arinta? Wahai Rasulullah, bagaimana selawat itu disampaikan kepada kamu, sedangkan kamu telah pun pupus dimamah oleh tanah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini ialah hari Jumaat, hari yang sepatutnya kita tingkatkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurangkanlah pada hari ini melakukan perkara-perkara yang sia-sia, seperti menonton televisyen, melihat video-video dan post-post di Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dalam ayat yang kita bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan zatnya yang maha suci untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini ialah satu-satunya amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukannya, dan dimulakan dengan zatnya yang maha suci. Itulah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita patut bersyukur kerana kita terpilih di kalangan manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang patut kita sedar, bahwasanya pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini ialah pilihan yang terbaik setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan iman dan Islam. Itulah kenikmatan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kita, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitalah umat yang terakhir, akan tetapi kitalah yang paling awal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dinakalkan daripada kitab Sirah Ibn Hisham satu riwayat, yang mana riwayat ini disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain untuk menjadi syahid. Dikisahkan bahawasanya pada suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai peperangan, maka pada ketika itu kemenangan berpihak kepada tentera muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta rampasan perang kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadiri peperangan tersebut. Maka pada ketika itu para sahabat Nabi menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta yang begitu banyak kepada qabailul Arab dan juga kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, sehingga kan baki daripada harta yang sedikit itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan pula kepada sahabat-sahabatnya di kalangan golongan Ansar. Lalu pada ketika itu timbul rasa tidak puas hati dan sedikit terkilan terhadap pembahagian yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka mereka bercakap-cakap di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendahulukan kaumnya.
dan meminggirkan dan membelakangkan kita. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Lalu pada ketika itu Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu pergi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin menyampaikan apa yang telah diperkatakan oleh mereka di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad ibnu Ubadah, "Ya Rasulullah, inna hadzal hayy qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fay." Wahai Rasulullah, di sana ada orang-orang yang bercakap-cakap di belakang mengatakan bahwasanya engkau telah mendahulukan kaummu di dalam memberikan harta rampasan perang ini. Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih terhadap apa yang telah diperkatakan oleh mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad ibnu Ubadah, "Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad?" Apa pendapatmu wahai Sa'ad? Adakah engkau menyebelahi mereka yang berkata-kata di belakangku, ataupun kau menyebelahi di pihakku? Maka kata Sa'ad ibnu Ubadah, "Ma ana illa min qaumi." Wahai Rasulullah, saya berpihak daripada mereka yang bercakap di belakang. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh mereka. Maka pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, panggillah mereka dan kumpulkanlah mereka, aku ingin bercakap dengan mereka." Lalu pada ketika itu Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan para sahabat di kalangan Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mula berdiri dan Nabi menyampaikan satu khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral Ansar, ma qala balaghatni ankum wajdatan wajadtumuha alayya fi anfusikum." Wahai golongan Ansar, apa yang telah kalian perkatakan, aku mendapati pada diri-diri kalian ini merasa sesuatu yang tidak senang terhadap pembahagian yang telah aku bahagikan itu. Betulkah? Maka golongan Ansar pada ketika itu terdiam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambungkan pidatonya dan kata Nabi, "Alam takun dalalatan fahdakumullah, wa 'alatan fa'aghnakumullah, wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai golongan Ansar, lupakah kamu bahwasanya kamu dahulu ialah golongan-golongan manusia yang sesat? Lalu siapa yang memberikan petunjuk hidayah ini kepada kamu kalau bukan Allah? Wahai golongan Ansar, bukankah kamu dulu ialah orang-orang yang saling bermusuh-musuhan? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati-hati kalian untuk menjadi kaum muslimin. Wahai golongan Ansar, lupakah kamu? Kamu ialah orang-orang yang miskin, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengayakan kalian semua." Maka terdiam golongan-golongan Ansar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ala tujibunani ya ma'syaral Ansar?" Kenapa kalian tidak menjawab pertanyaanku wahai golongan-golongan Ansar? Lalu salah seorang dari kalangan Ansar berkata, "Ya Rasulullah, bimadza nujibuka ya Rasulullah?" Kami tak ada modal untuk nak berikan jawapan terhadap persoalanmu wahai Rasulullah. Kami sedar terhadap apa yang telah kau berkatakan kepada kami wahai Rasulullah. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ama wallahi law syi'tum laqultum." Wahai ma'syaral Ansar, kalau kamu sudi nak kata kepadaku, silakanlah kata. Sebutlah kepadaku wahai Muhammad, lupakah kamu juga dahulu didustakan, lalu kami yang membenarkan kamu? Wahai Muhammad, kamu lupakah kamu dahulu juga ialah orang yang miskin? Kamilah yang memberikan harta dan bantuan kepadamu. Lalu
Nabi SAW menyebutkan lagi dalam hadis yang bermaksud, aku memberikan harta yang banyak kepada qabailul Arab dan kepada golongan-golongan Quraisy, kerana aku ingin menjadikan hati mereka lembut menerima Islam. Adapun imanmu, aku menjadi wakil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan keimananmu. Lalu Nabi SAW menyebutkan dalam satu kata-katanya yang begitu menyayat hati golongan-golongan sahabat yang menyaksikan itu. Kata Nabi, ala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Wahai ma'syaral ansar, tidakkah kamu redha manusia itu pulang ke rumah mereka membawa asyat wal ba'ir, membawa kambing-kambing dan juga unta, adapun kalian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pulang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi laula al-hijratu lakuntum ra'am minal ansar. Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kalau bukan kerana hijrah, aku akan termasuk dari kalangan golongan Ansar. Walau salakan nasu sya'ban wa salakatil ansaru sya'ban la salaktu sya'bal ansar. Kalau manusia memilih satu jalan, lalu golongan Ansar memilih satu jalan yang lain, maka akan aku ikut jalan yang dipilih oleh golongan-golongan Ansar. Lalu Nabi berdoa, Allahumma arhamil ansar, ya Allah rahmatilah golongan-golongan Ansar. Ya Allah rahmatilah golongan-golongan Ansar. Ya Allah rahmatilah anak-anak golongan Ansar, dan rahmatilah cucu cicit mereka. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka menangislah golongan-golongan Ansar pada ketika itu. Maka mereka berkata, radina bi Rasulillahi hadzan wa qisman. Wahai Rasulullah, bersaksilah kami rada terhadap pembahagian yang telah dibahagikan olehmu. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apa pengajaran daripada kisah yang singkat ini? Yaitu baginda Nabi SAW mendidik para sahabat agar sentiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi nikmat yang kita lihat itu ialah nikmat yang kecil pada mata kita, akan tetapi itulah nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada hari ini kita hidup di akhir zaman, tetapi bersyukurlah dan bertuahlah kita kerana kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepadanya. Oleh itu, perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu yang berbaki dari hari Jumaat ini. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa jinwani wa an'am tafadhal wa barik bijalali wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik Abil Qasim Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidhi min ad-dalalati wal jahalah ila nuril haqqi wal imani wal huda,
وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian kaum mukminin, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah salam kesejahteraan kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده دولي ترأمت مولى تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة المالكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا